Hidayatuddin. Dia panggil Hidayatuddin. Yang kita duk minta setiap rakaat dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dia panggil Hidayatuddin. Jadi Hidayatuddin inilah yang membezakan manusia. Walaupun manusia itu hebat dari segi akal pemikirannya, tapi kalau dia tak beriman, maka dia tidak mendapat Hidayatuddin. Maka rosak. Sebab itu kerosakan dunia hari ini berlaku apabila manusia tidak berpandukan kepada din. Walaupun bijak, mentadbir, mengurus, akan berlaku kerosakan. Jadi, ianya berpunca dari mana? Daripada hati. Bila Rasulullah sebut, at-taqwa hahuna, lalu ditunjukkan ke dada baginda. Taqwa. Taqwa inilah yang kata Hidayatuddin. Nak melahirkan sifat taqwa. Yang menjadikan manusia tu berbeza seperti mana disebut oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya, yang paling mula di kalangan kamu, manusia ni ialah yang paling bertakwa. At-taqwa hahuna. Takwa di sini. Di dada. Jadi, akhwat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi inilah yang dikatakan pentingnya hati. Jadi kita duk buat majlis tazkirah, duk dengar kuliah-kuliah ni sebenarnya kita nak mengislahkan hati kita. Sebab kalau baik hati kita ini, maka akan baiklah seluruh jasad. Kalau rosak hati ini, rosaklah seluruh jasad. Baik, apa maksud takwa yang mudah kita sebut? Ittaqullah ni. Menurut Abu Lais Al-Samarkandi, berdasarkan huruf ta ni maksudnya tawadhu'. Qaf ni qana'ah, waw ni wara', ya ni yakin. Ta, qaf, waw, ya. Kan? Apa kita urai takat mana yang mampulah. Tawadhu' ni ialah maksudnya sifat merendah diri. Manusia merendah diri. Di antara tandanya ialah apabila kita boleh rukuk dan sujud. Sebab itu manusia hebat macam mana pun, solatnya ialah rukuk dan sujud tanda merendah diri. Jadi kalau kita lihat cerita Iblis, arahan Allah supaya sujud kepada Adam menyebabkan dia menjadi kufur. Wa isqunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka semua sujud. Malaikat semua sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Sebab apa? Aba, dia enggan. Sebab apa dia enggan? Wastakbara. Ada sifat sombong. Sombong ni lawan kepada sifat tawadhu'. Apa kesannya? Kana minal kafirin, maka dia menjadi kufur dengan Allah. Iblis ni dia punca jadi kufur, bukan dia tak percaya Allah. Dia dah tengok Allah. Dia berbicara dengan Allah, dia duduk dalam syurga, dia tengok neraka. Yang menyebabkan dia menjadi kufur kerana dia tak mahu tunduk. Kerana apa? Sombong. Sebab itu di hadis Nabi SAW menyatakan, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibriya. Untuk kita ni, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, tidak akan masuk syurga mereka yang ada dalam hati mereka walaupun sebesar zarah sifat sombong. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut apa? Al-kibriya uridai. Sifat sombong itu pakaian aku. Jadi kita pergi ambil pakaian Allah. Sifat sombong ni untuk Allah adalah satu sifat kemuliaan. Tak layak untuk kita. Sebab tu kita tak boleh ambil sifat ni. Okey, berkenaan ayat ni, Ustaz suka untuk mentafsirkan sedikit. Kita tengok ada 3 watak di situ. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, Adam. Ketiga, iblis. Kan? Wa isquna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Malaikat, apabila Allah Ta'ala suruh sujud, dia sujud. Semua sujud. Sebab apa? Sebab malaikat, dia melihat siapa yang suruh. Dia tengok siapa suruh? Allah. Sami'na wa ata'na.
Iblis, dia tengok apa yang disuruh. Sedangkan Iblis dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyatakan, Iblis laknatullah ni, 70 tahun setiap langkah sujud kepada Allah. Setiap langkah sujud kepada kuatnya ibadah Iblis. Tapi bila Allah Ta'ala mengarahkan satu perkara, sujud kepada Adam, dia argue. Asjudu liman khalaqtahu tina. Adakah aku akan sujud kepada benda yang kau jadikan daripada tanah? Dia argue lagi. Khalaqtani minan nar, khalaqtahu minat tin. Aku kamu jadikan daripada api, dia kamu jadikan daripada tanah. Macam mana aku nak sujud? Sedangkan dia boleh sujud kepada Allah setiap langkah selama 70 tahun. Disebabkan dia engkar, tak boleh sujud kepada Adam. Kerana apa? Sombong. Maka dia menjadi kufur. Maka para ulama tafsir menyatakan sifat iblis dan sifat malaikat boleh ada pada Bani Adam. Jadi malaikat ni dipanggil fikratul ibad, jiwa hamba. Iblis ini dipanggil a'malul ibad, amalan hamba. Jadi sebab tu kita boleh lihat manusia hari ini, dia boleh menjadi sama ada fikratul ibad ataupun a'malul ibad. Kalau dia tidak protes, dia tidak argue, apa saja arahan Allah, dia melihat Allah yang arah, maka dia tidak akan petikai, maka dia fikratul ibad. Tapi kalau dia memilih-milih, ada yang dia suka, ada yang dia tolak, maka dia menjadi hanya a'malul ibad. Walaupun haji, umrah 10 kali lah. Walaupun rajin bersedekah, solat tak henti, qiyamul lail. Tapi bagaimana penerimaannya di atas arahan Allah. Jikalau dia argue satu benda saja pun sudah dikira a'malul ibad sahaja. Kenapa arahan Allah ni bolehkah, sesuaikah? Kan? Jadi itu salah satu sifat lah, sifat tawaduk yang menjadikan adanya takwa dalam diri kita. Baik. Banyak lagi lah. Qana'ah, tuan tahulah. Bermadai dengan apa yang ada. Wara' ni sifat berhati-hati. Ustaz nak ulai pun masa terbatas. Yakin, mana keyakinan kita, keimanan kita. Cuma suka Ustaz nak sebut di sini, akhwat sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, bahawa di dalam menunjukkan kita ini sifat tawaduk, salah satu sifat takwa tadi ialah melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ingat Allah Ta'ala cipta kita sia-sia ke? Ada tugas kita untuk melakukan ketaatan sebagai tanda ketundukan. Allah Ta'ala tak perlu kita solat pun. Cuma dia beri. Tak perlu kita puasa ke, tak puasa ke, dia tidak menjejaskan sifat maha tinggi, maha agung Allah tu. Dia tak perlu malaikat pun. Itu semua nak tunjuk kebesaran dia. Jadi dalam kita melakukan amal soleh yang menunjukkan sifat keimanan, sifat takwa tu. Kan, takwa setengah kita bahasakan takut. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni dia beza takut dengan makhluk. Takut makhluk kita jauhkan diri. Takut dengan Allah kita kena dekatkan diri. Mana di antara tanda takwa ialah kita melakukan ibadah. Atau kita panggil amal soleh. Di dalam kita melakukan amal soleh ni dia ada 4 peringkat. Korang tulis lah. Ada tulis. Okey. Seseorang yang melakukan amal soleh ni, dia peringkat yang pertama kerana nakkan pahala. Lisawab dia panggil. Lisawab. Yang kedua, kerana nakkan syurga. Lil jannah. Itu tak salah. Memang kita buat tu kerana nak tu. Tapi darjatnya masih rendah kerana ada kepentingan diri. Yang ketiga, lisyukri. Kerana nak menyatakan rasa syukur seperti mana Rasulullah apabila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasulullah SAW yang bengkak kaki solat
Sedangkan Rasulullah ni ahli syurga dah pasti. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Afala an akuna abdan syakura? Tidakkah aku ni nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur kenapa Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang beriman. Maka kita lakukan amal soleh. Sebab itu masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amal. Dan yang keempat yang paling tinggi. Lirrida, kerana mencari rida Allah. Untuk mencari rida Allah ni, sebab itu kita buat amal soleh. Seperti mana doa Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku melakukan amal ini kerana nak syurgamu, jangan masukkan aku dalam syurga. Kalau aku tinggalkan laranganmu kerana takutkan nerakamu, kau campakkan aku dalam neraka. Jadi kita jangan ada doa macam itulah. Itu tahap waliullah tinggi. Maksudnya dia buat kerana reda. Nak cari reda Allah. Nak cari reda Allah. Tinggi, tahap tinggi. Dia tidak ada kepentingan. Kerana menyatakan rasa syukur juga tidak ada kepentingan. Kerana nak syurga kepentingan. Tapi masih diterima. Tak salah. Ini mungkin tahap kita lah, Kewon. Nak syurga. Kan? Kena pahala. Itu tahap kita lah. Baik. Jadi itulah sebab ataupun tingkatan amalan seorang. Kalau untuk mencari redha Allah ni adalah tahap yang sangat tinggi. Dia tidak ada kepentingan dia buat demi Allah. Tak ada langsung kepentingan dunia. Orang yang dicintai oleh Allah. Soalan dia, last sekali ya. Dekatlah 8.20 berapa lah. 28. Sikit. Dah boleh lama kat orang kan. Setengah jam lagi ni. Kalau ustaz ceramah 2 jam. Korang bagi setengah jam, tak apa lah. Cuba ringkas. Last. Okey. Bagaimana untuk kita mencari redha Allah? Macam mana kita nak bagi hati kita menerima? Hati, dia bergantung pada hati. Takwa tadi kan di hati. Macam mana kita nak terima redha Allah? Dengan apa yang berlaku pada kita? Jawapan dia, kalau kita nak menerima keredaan Allah, nak Allah Ta'ala terima kita, nak redha dengan kita, kan? Kita kena redha dengan kehendak Allah. Sebab itu, Al-Imam Ghazali menyebut dalam kitab Minhajul Abidin juga. Ustaz banyak rujuk kitab Minhajul Abidin. Betulan hari ni. Dalam mendatangkan khauf dan raja, rasa takwa dan rasa pengharapan ini ada boleh didapati dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara, 3 unsur. Yang pertama, memerhatikan ayat, perintah dan larangan Allah. Itu yang kita buat hari. Kenapa Ki'un solat? Arahan Allah. Kenapa Ki'un tinggalkan benda-benda maksiat? Kerana arahan Allah. Arahan dalam bentuk larangan. Itu kita semua tahu kan. Yang kedua, memerhatikan tentang pembalasan Allah sama ada nikmat ataupun azab di akhirat. Kita ada syurga, ada neraka, dia 2 tu. Dia tidak ada DAP. DAP ni apa? Duduk atas pagar, tak ada. Dia mesti sama ada syurga ataupun neraka. Kan? Yang ni semua kita tahu. Sebab apa kita solat, kenapa kita infak? Adakah kita dapat apa-apa di dunia? Tak dapat. Kita mengharapkan pembalasan ataupun ganjaran Allah di akhirat. Yang ketiga ni kita terlupa selalu. Dia menyebabkan kita susah hati. Bulan raya baru ni susah hati. Berapa ramai penjawat awam susah hati. Pakatan harapan menang dapat jadi kerajaan. Kan? Sebab apa? Yang ketiga ni. Sebab hati. Hati ni kita tengok macam tangan kita. Tangan kita ni kalau tak luka, jatuh air garam tak ada rasa apa. Tapi cuba luka. Jatuh air garam, kita akan rasa pedih. Sebab apa? Tangan kita luka. Macam tu juga hati. Kalau hati kita cedera, sakit, maka apa yang berlaku pada kita diberi kesan. Tapi kalau hati sehat, kan, hati penuh keimanan dan ketakwaan, dia tidak akan rasa apa-apa. Cuma kita minta tangan kita ni jangan timpot asid. Itu kita tak tahan. Ujian yang kita tak mampu tahan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
Kan, ya Allah jangan beri satu ujian yang kami tak mampu, akan menyebabkan kita jatuh ke lembah kekufuran. Yang ketiga, ada satu lagi tak sebut apa dia? Disebut Imam Ghazali, memerhatikan af'al Allah. Maksudnya apa? Ketentuan dan takdir Allah. Benda ni sudah termaktub sejak azali. Waktu kata pepatah Arab, ana urid wa anta turid, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Aku nak, kamu pun nak. Tapi Allah akan buat apa yang dia kehendaki. Jadi kadang-kadang sebagai manusia yang lemah ni, memang kita tak tahu apa akan berlaku selepas ni. Walaupun satu saat di depan kita tak tahu. Itu kelemahan manusia. Kita tak tahu bila nak mati. Kita tak tahu bila nak sakit. Kita tak tahu apa akan berlaku. Rahsia Allah. Ada sebab, ada hikmah dia. Untuk kita bahas kemudian lah. Cuma nak ceritanya, ikhwan dan akhwat sekalian, memerhatikan afal Allah ni, dia antara perkara yang sangat penting. Bagi menampakkan kepada kita, kita hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah. Kesilapan manusia bila dia merasakan hasil itu adalah daripada dia, bukan daripada Allah. Jadi apabila berlaku sesuatu yang dia tidak dapat, yang dia ingini, maka menyebabkan kekecewaan, hatinya menjadi remuk redam, kecewa. Tapi sebagai manusia biasalah kecewa, rasa terkilan dan berbagai lagi lah. Biasa, itu sifat manusia. Tapi bila datang cara dan kaedah agama, kita akan jadi tenang. Rasulullah pun kecewa dengan umat dia, dengan bangsa dia yang menolak dia kan. Tapi bila Allah Ta'ala beritahu, itu adalah sifat manusia. Perjuangan ni bukan mudah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, kata Allah. Kalau jalan perjuangan ni mudah, dekat ramai kan ikut kamu. Walakin ba'udan alaihumus syuqqah, tapi jauh dan penuh dengan ranjau, orang tak ramai ikut. Sebab apa Allah Ta'ala buat macam tu? Tapisan, nak menguji kita. Kena sentap, kadang nak kena sentap. Kita terlalu gairah. Kan macam bola, menang, kita dah lupa. Kadang-kadang. Sebab itu kisah Khalid Al-Walid digugurkan jawatan, digantikan Abu Ubaidah. Digantikan oleh Umar Khattab. Sebab apa? Nak menyelamatkan pegangan umat Islam pada waktu itu, yang menyatakan Khalid ni kalau berperang dia tak akan kalah. Takut rosak umat Islam waktu itu, dan juga takut rosak Khalid Al-Walid. Bila bagi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, menang juga. Nak tunjuk kata kemenangan daripada Allah, bukan daripada Khalid Al-Walid. Nampak? Jadi memanglah kecewa Khalid, penyokong Khalid kecewa. Kenapa tengah-tengah menang menjadi panglima perang digugurkan? Itu kata nak sentap hati kita untuk menyelamatkan kita. Jadi kita ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Jadi kita, kalau kita faham konsep ini Keon dan akhwat sekalian, apa saja berlaku dalam hidup kita ni, kita boleh terimanya dengan tenang. Itu yang kita takwa. Takwa hauna, hati. Itu yang jadi, hati jadi tenang. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Kan? Sebab itu dia kata, kita ni tak boleh cari bahagia. Kena membina bahagia. Setengah orang kahwin kan, macam kita duk kahwin ni. Orang dia cari kahwin, kadang-kadang kenapa dia jadi masalah keluarga yang dibina tu. Sebab kahwin cari bahagia, tiba-tiba dia tak rasa bahagia. Rasa terkongkong, rasa tertekan, macam-macam lah. Dia kena dibina. Bina dengan apa? Bina dengan agama. Agama akan bagi jawapan. Dengan takwa yang ada dalam diri kita tadi, kita akan menerima seadanya. Jadi rasanya, itu dah cukup masa lah. Jadi wallahu alam, terima kasih kerana menjemput. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan orang kata satu impak yang baik untuk kita semua, yang mana datang daripada kebaikan atau apa benda yang Ustaz sampai ni beri faedah. Itu terimalah, mana yang tak perlu tu letaklah di tepi. Jadi wallahu alam.
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas tazkirah yang sangat padat tu tadi. Alhamdulillah beberapa poin lah yang kita dapat rangkumkan di sini. Kita kena sentiasa islahkan hati kerana hati adalah organ terpenting dalam badan dan mempengaruhi kehidupan kita, di mana kalau kita baik hati akan baiklah keseluruhan jasad kita. Dan Ustaz juga sentuh tentang 4 peringkat melakukan amal, iaitu adakah kita melakukan amal tu untuk nakkan pahala ataupun nakkan syurga ataupun untuk mensyukuri ataupun untuk mencari keredaan Allah. Dan lepas ni kita kena sama-sama niat kan setiap amal yang kita lakukan untuk mencari keredaan Allah dan bukan kerana nakkan pahala atau syurga yang dijanjikan. Macam itulah barulah darjat kita tu akan lebih tinggi. Dan Ustaz rangkumkan dengan menyatakan bahawa kita tak boleh cari bahagia, tapi kita kena cari bahagia dengan adanya agama dan takwa. Ustaz, kalau nak ikut pada kehadiran hari ni dalam 130 lebih, dah lebih kurang, Ustaz ni dah sama dekat-dekat ranking Samsul Debat dah ni Ustaz. Samsul Debat dalam 200 orang kali tu. So tahniah Ustaz, mungkin lepas ni kita boleh panggil jemput Ustaz lagi Okey, K.On tak ada buka untuk sesi soal jawab. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga setiap apa yang kita lakukan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keredaan Allah. Okey. Ada kata-kata akhir ke dari Ustaz? Tak ada kot. Selamat. Selamat sejahtera semua, selamat menjalani kehidupan. Semoga kehidupan diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ustaz, kita juga memohon doa daripada Ustaz, semoga grup yang kami tubuhkan untuk istiqamah melakukan zikir amat surat setiap pagi ni berkekalan sampai bila, dan Alhamdulillah sekarang dah 1 tahun 3 bulan Ustaz grup ni bertahan. Hikmah daripada PKP hari tu. Dan KO mengajak semua ramai-ramai lagi beristiqamah dengan melakukan amal kebajikan. Okey, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak On, terima kasih.